Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebrity Podcast Nabil Ahmad. Hai guys, saya Nabil Ahmad. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang setia mendengar cerita saya, kisah saya daripada episod 1 sampai hari ini. Dan untuk pengetahuan korang semua, ini adalah episod terakhir saya. Semestinya saya nak kongsikan sesuatu yang paling bermanfaat untuk anda semua. Dan saya harap di episod-episod sebelum ni pun banyak benda-benda bermanfaat yang korang boleh ambil, korang boleh apply dan boleh kongsikan dan amalkan, insya-Allah. Okey, saya lahir sebagai satu orang yang susah. Saya dibesarkan dengan keadaan yang sederhana. Saya membesar dan belajar dengan keadaan, dengan persekitaran. Sekolah tak pandai, tapi orang putih kata street smart tu ada. Tak adalah pandai sangat pun street smart. Kadang-kadang kena tipu juga. Tapi itulah kehidupan kan. Kita belajar. Hari ni kena tipu. Kita cuba lagi untuk belajar dan tidak ditipu di masa yang akan datang. Dan kita pun boleh tahu orang ni menipu ke tak menipu. Dan benda yang paling penting sekali bila kita belajar bab tipu-menipu ni, kita jangan jadi penipu. Macam saya cerita tadi, saya belajar daripada persekitaran, observation dan asbab kerana apa yang saya amalkan, apa yang saya buat, apa yang saya doakan, Allah switch, Allah tukar kehidupan saya. Allah bagi saya lalu satu kehidupan yang saya tak sangka dan saya tak expect. Dan saya tak punyai cita-cita pun untuk lalu satu kehidupan yang macam ni. Saya dapat rasa kemasyuran, dapat rasa apa yang dulu saya tengok dekat TV, masa anugerah bintang popular dulu, Mawi menang, Datuk Siti menang. Saya dapat naik pentas yang sama, saya dapat anugerah yang sama dan mungkin rasa saya berbeza. Saya dapat menikmati satu kejayaan yang sangat besar dalam masa yang sangat singkat. Allahu Akbar. Subhanallah. Maha hebat Allah. Dia bagi kita rasa kemuncak kejayaan tu dalam masa yang singkat. Kenapa saya cakap dalam masa yang singkat? Sebab lepas saya menang Raja Lawak musim kedua, 6 bulan lepas tu saya menang anugerah bintang paling popular. Tahun-tahun yang lepas tu saya ada terbaca di satu artikel Sahizi Sam menunggu 13 tahun untuk dia menang anugerah bintang paling popular. Bayangkan tu, ada orang tunggu 13 tahun nak menang anugerah yang saya pun pernah dapat menang dalam masa 6 bulan. Dan yang lagi bestnya, bukan bidang saya pula tu. Saya tak pernah masuk Aswara ke, tak pernah pergi masuk kelas dengan Datuk Aznel Haji Nawawi ke, dengan siapa-siapa artis yang terkemuka ke untuk nak mengejar satu cita-cita. Satu hari aku akan pegang juga piala bintang popular ni. Tak pernah guys. Dan yang paling bestnya, piala bintang popular tu ada kat kampung. Tak ada pun dengan saya hari ni. Bukan tak bernilai. Piala tu adalah satu achievement dalam kehidupan saya. Tapi secara jujurnya saya bagi tahu, saya tak berusaha pun untuk piala. Piala tu Allah bagi. Piala tu nak bagi tahu dekat semua yang sedang mendengar, semua yang sedang menonton, aku boleh bagi apa yang aku nak bagi. Aku boleh ambil apa yang aku nak ambil. Kuasa aku maha besar. Aku maha memberi, aku maha memiliki dan aku maha menarik balik apa yang aku nak. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang saya belajar. Sebab bila saya tenung, kadang-kadang saya tengok piala-piala saya menang tu, saya cakap I didn't work hard for this. Guys, Allah tu maha hebat. Dia boleh buat apa dia nak. Dia boleh bagi apa dia nak. Dia boleh bagi ilham dekat kita. Guys, satu orang yang tak pernah berdiri atas pentas, buat lawak depan orang ramai, tiba-tiba hari ni boleh duduk atas pentas, boleh bercakap depan orang, boleh buat orang gelak, boleh buat duit untuk satu orang lain. Siapa punya kuasa tu? Allah punya kuasa. Kan? Sebab itu penghijrahan sangat penting dalam kehidupan. Kena hijrah, kena berubah. Kehidupan ni kena berubah. Sebab apa yang berlaku dekat dalam kehidupan ni, dia akan melorongkan kita untuk dekat dengan Allah. We have to know who is our creator. Bukan creator. Bukan creator.
Creator. Siapa yang mencipta kita ni? Allah tunjuk kebesaran dia. Kita ni tak hebat, saya ni tak hebat, tapi Allah yang tutup aib kita, bagi nampak kita ni macam hebat. Dan kita kena tahu tu, kita ni tak hebat, kita ni tak ada apa-apa, kita ni, ya Allah. Guys, apa yang saya cakap ni adalah hasil daripada penghijrahan, adalah hasil daripada perubahan. Sebab dalam hidup kita kena berubah. Jadi satu orang yang biasa kepada luar biasa. Cakap dengan diri sendiri apa tau? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau tak tinggalkan aku. Terima kasih ya Allah, Engkau tak lupakan aku. Terima kasih ya Allah, Engkau pandang aku dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kan? Sebab hari ni saya pakai kopiah. Hari ni saya pakai jubah. Hari ni saya boleh bangun pagi tunaikan solat subuh. Hari ni saya boleh duduk solat zuhur dalam keadaan berjemaah. Duduk solat asar dalam keadaan berjemaah. Duduk solat maghrib dalam keadaan berjemaah. Duduk solat isyak dalam keadaan berjemaah. Lepas tu boleh mengaji pula. Ya Allah. Guys, saya umur 38 tahun. 38 tahun ni baru saya pandai ngaji guys. Saya belum khatam Quran ni. Baru sangat. Tapi saya syukur sangat. Saya sempat dapat belajar, sempat dapat buat ni sebelum saya mati. Allah suka kita taubat. Allah nak kita taubat. Bila kita taubat, itulah perkabaran paling gembira yang malaikat bagi tahu dekat Allah. Kita kena taubat. Kita semua pendosa. Saya especially. Ya Allah. Dan yang lebih sedihnya, saya kadang-kadang, saya pernah cuba buang laptop saya ni. Saya pernah cuba buang telefon saya ni berkali-kali. Sebab apa? Dosa saya ada dekat dalam komputer. Dosa saya ada dekat dalam internet. Orang kalau Google nama saya, nampak jelas benda tu. Kerana saya sedih. Saya cakap macam mana nak buang benda ni. Anak aku makin besar. Mak aku ada lagi. Bila-bila je orang boleh keluarkan balik gambar ni. Boleh aibkan aku balik. Guys, Allah bagi saya rasa kebanyakan benda, semua benda dia bagi saya, dia bagi saya pro dengan kontra. Dua-dua ada. Dia bagi saya kemasyuran dan dia bagi saya juga kalau saya buat salah terus kena kecam, terus kena hina. Lepas tu bukan setakat tu je. Dia bukan setakat hina saya seorang, dengan mak saya, dengan ayah saya, dengan adik-beradik saya pun semua terkena sekali. Inilah masa yang sesuai untuk saya gunakan perkataan bahasa Inggeris domino effect. Dia kalau jatuh, dia jatuh semua. Kalau dia kena kat saya seorang, dia kena kat semua. So yang boleh menjaga aib kita ni Allah seorang je. Allah satu-satunya. Allah satu-satunya yang boleh tutup aib kita, yang boleh jaga kita, yang boleh tolong kita dalam hal ni. Jadi kita kena minta dengan dia. Selalu kena ingat, selalu kena minta ampun. Dan kita kena minta dengan Allah, minta dengan yang maha mencipta kita ni. Kita nak jadi orang yang lebih baik. Ya Allah, jadikan aku manusia yang lebih baik. Jadikan aku hamba-Mu yang soleh. Jadikan aku anak yang soleh, suami yang soleh, bapa yang soleh. Semoga doa ni diangkat, semoga doa ni diaminkan, dan semoga terus istiqamah. Kehidupan dunia ni sementara. Kalau kita masih ditakut yang lama, ya Allah, kita takut kita mati dalam keadaan yang sama. Tak ada perubahan, tak ada kebaikan, tak ada amalan. Mati tu pasti. Dia akan jadi, dia akan datang. Kita je tak tahu bila. Itulah hari yang tidak bertarikh. Dia akan sampai, tapi kita tak tahu bila. Dan Allah dah janjikan untuk orang yang tak ada amal, yang tak buat kebaikan, yang tak balik pada Allah, satu balasan yang pasti dan pasti azab. Dan Allah dah janjikan syurga yang paling tinggi, yang paling hebat untuk mereka-mereka yang beramal soleh, yang ikut cara Nabi. Orang putih kata apa? There's nothing to lose. Jangan dengar cakap orang putih. You will lose everything kalau you tak balik pada Allah. Kalau tak taubat, ya Allah, you will lose everything. Saya rasa kebanyakan yang mendengar saya sekarang ni orang Islam, orang Melayu. Allah dah beri kita satu kelebihan. Kita dilahirkan sebagai orang Islam. Maknanya kita dilahirkan dengan keimanan dalam diri kita. Allah dah bagi kita iman. Allah dah bagi kita Islam. Kita lahir-lahir, kita dah tahu Allah tu siapa. Allah tu Tuhan kita. Kita balik pada dia, guys. Kita kena ubah. Kita kena hijrah. Nabi pun berhijrah. Kenapa kita tak nak berhijrah? Kalau dulu kita tak baik, hari ni kita nak jadi lebih baik. Dulu kita solat lambat-lambat. Percayalah saya. Dulu saya solat asar 5 minit sebelum azan solat asar. Allahu Akbar. Kan? Dulu solat maghrib 5 minit sebelum solat isyak. Sebelum azan solat isyak tu lah solat maghrib. Ujung-ujung waktu solat. Hilang keberkatan masa tu, tak ada. Sibuk dengan dunia. Sibuk kerja ni kerja tu. Penat sendiri.
Tapi bila kita berhijrah ni, kita solat ikut time betul, awal waktu, lepas tu cari masjid. Ya Allah, perubahan dia Allah bagi, keberkatan masa tu. Ada je, masa tu panjang rasa, masa tu seronok je. Sampai dah tak tahu nak buat apa. Lambat lagi lambat lagi banyaknya masa. Boleh mengaji lagi, boleh baca muntakab hadis, boleh senam, boleh masa riadah dengan keluarga ada time lagi borak dengan mak, boleh telefon, boleh. Dulu tak ada, sibuk tak tahu apa benda. Ingat-ingat balik, apa yang aku sibuk ni? Rezeki sama juga, banyak tu juga. Tapi bila kita ikut, bila kita berubah jadi lebih baik dari segi amal sebagai seorang manusia. Dulu kita cakap dengan orang pun tak berapa nak elok, tapi hari ni kita cuba cakap lebih baik, kita cuba cakap lebih lembut. Macam saya dulu guys, sebab saya ni ketua keluarga, saya yang provide semua benda kat dalam rumah ni. Saya selalu cakap kasar dengan isteri, saya selalu cakap tinggi-tinggi suara dengan anak. Kalau marah, hey, macam tu kan, ayah, hep, kan. Tapi bila kita nak berubah jadi satu orang yang lebih baik, cakap lembut-lembut dengan isteri kita. Mami, dah makan ke belum? Anak Daddy, dah solat ke belum? Dah makan ke belum? Dah mengaji ke belum? Hari ni makan apa? Sedap. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Ya Allah. Guys, korang kena cuba guys. Yang mendengar ni kan, korang kena cuba, korang kena buat, kena mula. Selalu orang tanya kan, hidayah ni milik Allah kan. Hidayah ni milik Allah. Kalau Allah bagi hidayah, berubahlah. Kalau Allah bagi hidayah, dapatlah rasa perubahan tu, dapatlah jadi orang yang lebih baik. Ni ustaz saya cakap. Dia kata, manusia ni kalau lapar, tahu pula ikhtiar nak cari makan. Kalau haus, tahu pula ikhtiar nak cari minuman. Kalau panas, tahu pula ikhtiar nak cari tempat redup. Tapi bila bab agama, nak tunggu hidayah tu datang. Faham tak? Belum sampai seru lah. Cuba kalau lapar tu, cakap macam tu. Tak lapar ke? Belum sampai seru lah. Tak boleh pula cakap macam tu. Tahu pula, kat mana ada nasi? Biar saya ikhtiarkan. Biar apa yang perlu saya buat untuk saya dapat nasi? Apa yang perlu saya buat untuk saya dapat minum air ni? Apa yang saya perlu buat untuk dapat kehidupan yang lebih selesa? Tahu pula kerja. Tahu pula pergi tahu pula siapkan diri. Belajar itu, belajar ini untuk dapat keperluan dunia kan. Tapi untuk dapat keperluan agama, belum sampai seru lah Ustaz. Hidayah belum sampai Ustaz. Ustaz, saya belum mimpi lagi neraka Ustaz. Saya belum mimpi lagi rambut saya terbakar. Sebab tu saya tak nak berubah Ustaz. Saya belum nak pakai lagi ni, tak nak tutup lagi itu. Sedangkan Ustaz saya cakap, azan 5 waktu tu lah seruan hidayat. Tiap-tiap hari Allah panggil. Allah bagi 5 kali sehari Allah panggil. Seawal-awal waktu pula tu 5.59 sekarang ni subuh. Tapi mana nak dengar, kan bangun 7.20. Saya tengah cakap saya. Allahu Akbar. Doa, minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak berubah ya Allah. Kau bantu aku ya Allah. Aku azam. Aku nak jadi manusia yang lebih baik. Aku nak jumpa dengan Nabi aku. Kalau hari ni lah, tiba-tiba saya dapat SMS daripada MKN. Dia cakap, Nabil, hari ni adalah hari terakhir Nabil dekat dalam dunia. Nabil akan dicabut nyawa pada waktu sekian-sekian. Pada siapa saya nak berterima kasih? Saya nak berterima kasih kepada Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak berterima kasih kepada Nabi saya sebab asbab kerana usaha yang Nabi buat, saya ada agama hari ni. Asbab kerana fikir risau Nabi, ajar sahabat-sahabat punya isteri semua dijandakan, anak-anak diyatim piatu kan, hari ni kita ada agama. Hari ni saya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni saya tahu apa tujuan kita dihidupkan, apa tujuan kita Allah campak kat dalam dunia ni. Saya nak terima kasih sangat-sangat dekat Nabi, dan Allah bagi saya peluang untuk berjumpa dengan Nabi dan cakap sendiri dengan Nabi. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Usaha yang kau buat ni ya Rasulullah, kita dekat dalam dunia ni kita dapat rasa sedikit kenikmatan. Guys, kita kena tahu guys, Nabi kita ni siapa? Nabi kita ni adalah nur, dan cahaya Nabi kita ni boleh melawan cahaya matahari. Hebatnya Nabi kita ni. Ini satu makhluk yang kita perlu berterima kasih pada dia, dan kita kena doa kita nak berjumpa dengan dia. Kita nak bersama-sama dengan dia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guys, itu kalau saya mati ni hari. Dan kalau saya mati nanti pun, itulah benda yang sama saya nak cakap. Pada dia lah yang saya nak berterima kasih. Dan pada Allah saya bersyukur kerana Allah pilih saya, Nura, Kimi dan semua yang sedang mendengar ni. Kita kena tahu sesuatu guys. Kita dipilih oleh Allah SWT untuk kita mendengar cerita pasal Allah, cerita pasal Nabi. Dan kita kena berdoa kita sentiasa dipilih sampai kita tinggalkan dunia ni. Dan kita dipilih lagi di akhirat untuk jadi mereka-mereka yang dapat masuk ke syurga Allah tanpa perlu dihisap. Kita lepas azab kubur, kita lepas azab alam barzah, kita lepas titian sirat, dan lepas alam akhirat, kita masuk syurga berjemaah guys, sama-sama. Alright, saya rasa masa saya dah tiba untuk saya endkan podcast saya ni. So, thank you everybody for listening. Terima kasih kepada tim SYNOK bagi saya peluang untuk buat podcast saya ni. Dan saya harap ada manfaat yang dapat korang ambil daripada cerita-cerita yang saya kongsikan. This is all true story, real life story. Dan saya nak ucap terima kasih juga sebab kenapa hari ni saya dapat bersama-sama dengan anda, dan sebab perubahan saya ni, saya tak boleh nafikan ada mereka-mereka yang betul-betul sayang dengan saya, yang doakan saya, yang minta Allah tunjuk dekat saya jalan kebenaran, dan saya pulangkan balik doa-doa ni pada anda semua. Semoga kita semua sama-sama dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah SWT. So guys, stay safe, kena patuh SOP tau, sunnah of Prophet Muhammad SAW sentiasa tau. Okay, so jaga diri guys. Saya Nabi Ahmad signing out. This is Celebrity Podcast Nabi Ahmad. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.